Assalamualaikum rakan tugas kita dari daerah Tutong bersama dengan Majdi. Apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan tugas kita Serina dan juga Umu. Alhamdulillah pada pagi ini saya dalam keadaan yang sihat walafiat sahaja dan saya mengharapkan juga agar Serina dan juga Umu dalam keadaan yang baik-baik juga pada pagi ini. Seperti yang dapat Majdi saksikan, alhamdulillah kurniaan kesihatan dikurniakan kepada kami atau sudah memberikan rasa syukur yang cukup besar. Mudah kami bekerja dan ada kesempatan berjumpa dengan Majdi walau hanya melalui kaca TV. Baik Majdi, kalau tadi Madini Tani lihat mengenakan pakaian berwarna tarubi juga purple macam tu je rupanya rakan setugas kita ni Majdi pada pagi ini seperti berjanji pula tu umur. Dan di pagi ini tadi telah kita ajukan juga satu soalan melihat kepada keadaan dunia yang serba laju dan penuh dengan tekanan. Satu soalan kami ajukan kepada Majdi, macam mana kalau Majdi sendiri mengawal emosi agar senantiasa merasa tenang dan dapat menghindarkan timbulnya perasaan marah dalam diri. Bagaimana? Ya, kalau saya secara peribadi memang tidak dinafikanlah dalam era yang begitu pantas berubah, kemudian dengan cabaran yang begitu mendesak kepada diri kita ni lah, memang tidak dinafikan setiap manusia akan merasainya. Jadi untuk mengawal amarahan ni, kalau saya secara peribadi ialah dengan cara mengubah perspektif, iaitu bagaimana cara kita ni menerima sesuatu perkara yang negatif, kita ni ubahkan kepada satu perkara yang positif. Kita lihat kenapa ia terjadi. Kita ni cuba tanyakan diri sendirilah. Kerana kalau kita ni terlampau fokus kepada perspektif yang negatif, jadi itu antara punca kenapa kita ni makin terasa tidak tenang ataupun semakin merasa ingin marah. Jadi kenapa tidak kita ni ubah ke perspektif yang lebih positif. Kita ditanyakan kepada diri sendiri, mengapa ia berlaku? Adakah ia disebabkan kita ni ataupun adakah disebabkan keadaan sekeliling? Kita ni cuba faham kenapa orang yang bertanya arah kita ni itu marah. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita ni boleh alihkan daripada perspektif negatif ke arah perspektif positif. Jadi memang perkara ni sebenarnya perlu diterapkan kepada setiap individu, lebih-lebih lagi di era yang sangat mencabar ini. Benar, ya. Bukan hanya orang dewasa perlu mengawal diri dan berfikiran optimis ni, tetapi kita ni perlu berikan kesedaran pendedahan awal ni pada anak-anak kita ni. Sebab itu pentingnya je barangkali kalau kita ni melarang satu-satu hal itu dilakukan oleh anak kita ni, itu perlu diiringi dengan penerangan. Betul, kenapa? Di antara satu contoh yang sangat ketara ni, saya rasa apabila kita ni dilanda demam. Saya percaya kalau demam ini satu penyakit yang orang tidak suka. Apatah lagi kalau kita ni ditambah lagi dengan batuk-batuk, bersin dan juga sebagainya. Ianya juga dapat meningkatkan rasa stres dan juga tekanan kita. Kadang-kadang kita marah juga, macam demam tiap hari ni, sudah je makan vitamin apa itu ini. Tetapi kalau kita lihat dari segi positifnya, ia sebenarnya kalau penyakit ni kan, kalau dari segi Islam ianya dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi mungkinlah dengan adanya rasa positif dalam diri kita ni itu dapat membuatkan kita ni itu merasa tenang. Benar, bahawa Allah tu indah lupa akan kita ni. Ya ingat je kita ni tu hamba ni diampunkan dosa-dosanya. Sebab tu aku bagi ia ujian demam dan juga sebagainya. Yang pastinya indah akan di luar kemampuannya. Betul. Jadi perlu optimis dan melihat kepada nilai hikmahnya tu. Baik Majdi, terima kasih pandangan yang diberikan, perkongsian yang dibawakan pada pagi ini. Apapun untuk seterusnya kita akan serahkan dulu kepada Majdi untuk berkongsi apa antara lain maklumat semasa dan juga bahan sisipan untuk hari ini. Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita Umu dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Auda yang masih lagi memilih rancangan pada pagi sebagai peneman pagi Auda untuk edisinya hari ini, dan kita harapkan agar Auda dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan kita percaya juga pada pagi ini mungkin ada di antara Auda yang ingin melakukan aktiviti di awal pagi. Jadi kami doakan agar Auda dapat laksanakan segala aktiviti-aktiviti pada hari ini dengan sempurna juga. Baik, seperti biasa dari daerah Tutong ingin kita berkongsi beberapa info semasa. Dan saya kongsikan terlebih dahulu yang mana pada hari ini diteruskan lagi Tutong Bus yang diadakan di kawasan letak kereta JT Sungai Tutong. Pada hari ini Jumaat bermula pada jam 2 petang sehingga 10 malam. Dan maklumat seterusnya pada
bermula 1 hingga 2 November 2025 akan diadakan Indonesia Festival di daerah Tutong tahun 2025. InsyaAllah akan diadakan di Pasar Malam Seri Kenangan, daerah Tutong bermula pada jam 3 petang sehingga 10 malam. Baik, itu dua info semasa saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita menyaksikan pula bahan rakaman yang kami sediakan dari daerah Tutong. Melalui penubuhan masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat di seluruh negara, fungsi masjid yang bukan hanya untuk mendirikan salat, bahkan berfungsi untuk menuntut ilmu agama Islam seperti membaca Al-Quran, fardu ain, berzikir dan berbagai lagi aktiviti yang menjurus ke arah menyatukan umat Islam di sesebuah tempat dapat dilaksanakan agar umat Islam dapat bersama-sama memakmurkan masjid. Untuk mengukuhkan kesatuan institusi masjid, penubuhan ahli jawatankuasa takmir, kumpulan muslimah dan kumpulan belia berperanan penting dalam mengimarahkan masjid melalui berbagai bentuk aktiviti. Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong merupakan masjid utama di daerah ini. Tahun ini mencapai usia ke-59 tahun. Bersempena dengan pembukaan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong ke-59, beberapa program disusun atur dan dilaksanakan oleh ahli jawatankuasa takmir masjid, muslimah dan kumpulan belia Ibadur Rahman. Baru-baru ini, kira-kira 40 orang peserta mengikuti program lawatan persahabatan, terdiri di kalangan ahli jawatankuasa takmir masjid, muslimah, kumpulan belia Ibadur Rahman dan jemaah masjid ke beberapa buah agensi kerajaan sebagai satu pendedahan dan ilmu pengetahuan kepada peserta. Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan, untuk memasyurkan sejarah Brunei kepada masyarakat umum sama ada di dalam maupun di luar negeri. Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit Kampung Madang, dan Pusat Promosi Kesihatan Brakas. Baik, adapun kami memilih tempat-tempat lawatan iaitu seperti pusat sejarah adalah untuk kita ini mengetahui sejarah kita ini, sebab kita ini mesti melihat ke belakang untuk kita ini melangkah ke hadapan. Dan apabila kita ini melihat kepada sejarah-sejarah, kita ini akan membuat penambah-penambahbaikan. Jadi itulah yang ingin diterapkan kepada jemaah dan juga peserta-peserta lawatan untuk kita ini sentiasa bersifat proaktif dan juga progresif serta membuat penambah-penambahbaikan. Kemudian lawatan ke Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit iaitu Kampung Mangis Madang adalah bertujuan untuk berkongsi dan juga bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar fikiran, iaitu untuk melaksanakan 60 tahun perasmian Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong yang akan diadakan pada tahun 2026, itu tahun hadapan Jubli Intan. Jadi memerlukan kepada buah fikiran dan juga idea-idea bagi melaksanakan program tersebut. Adapun kami memilih Pusat Promosi Kesihatan adalah untuk melihat ataupun untuk menerapkan bahawasanya Islam itu adalah agama yang syumul, agama yang keseluruhan, dan kesihatan ini pun termasuk di dalam Islam, di mana kita itu disuruh untuk bersukan supaya badan kita itu sehat, dan untuk mengetahui bahwasanya kenikmatan sehat itu adalah satu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini memerlukan badan yang sehat untuk kita ini beramal.
hasil daripada lawatan kami, khususnya bagi Masjid Suri Seri Begawan Raja Penganut Damit, Kampung Mangis Madang, kami melihat bahawasanya kekuatan ataupun kejayaan bagi sesuatu tempat ataupun satu program itu adalah terdiri daripada orang-orangnya juga. Jadi kalau orang-orangnya itu memang kita ni berusaha, memang orangnya kita ni kuat-kuat melaksanakan program itu, insya-Allah program itu akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita ni memang berusaha, tapi kita ni serahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni pun melihat daripada masjid ini, walaupun ia baru 10 tahun, tapi perancangan-perancangan yang dibuat itu memang kita ni tersusun dan teratur. Jadi ini kita ni melihat memang memerlukan kepada pengalaman-pengalaman, dan setiap orang itu mempunyai potensi-potensi yang boleh digunakannya bagi mengimarahkan masjid. Semoga lawatan ini mencapai hasrat, dapat mengeratkan hubungan antara pihak masjid dengan agensi kerajaan, mewujudkan semangat kerjasama serta saling memahami peranan masing-masing. Menjadi platform untuk bertukar pandangan tentang hal-hal pentadbiran, kebajikan dan pembangunan masyarakat dan meningkatkan imej masjid sebagai institusi yang aktif.